أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang hening ini kita berjumpa lagi dalam menceritakan hadis, berhubung tentang hadis dalam kitab peristiwa akhir zaman akan berlaku, iaitu suatu masa Rasulullah mengatakan dalam hadis ini Al-Quran akan hilang dan ilmu akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Daripada sanadnya an Huzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadrusul Islamu kama yadrusu wa syai'u thawbi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun wala yusra ala kitabillahi fi laylah wala yabqa fil ardi minhu ayatun wa tabqa tawaifu minan nas asy-syaikhun kabir wal ajuzu yaquluna adrakna aba'ana ala hadhihi al-kalimah la ilaha illallah fanahnu naqulu wa qala lahu silatu ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaqatun. Fa'arada anhu Huzaifah summa raddaha alaihi thalatha kullu zalika yu'ridu anhu Huzaifah summa aqbala alaihi bithalithati faqala ya silat tunjihim minan nar salathat. Rawahu Ibnu Majah. Diterangkan daripada sanadnya Huzaifah ibn Yaman mengatakan, telah berkata ia, telah bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam akan lusuh seperti lusuhnya corak warna-warni baju pakaian bila ia telah lama dipakai, sehingga sampai di suatu masa nanti orang sudah tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan puasa dan apa yang dimaksudkan dengan sembahyang dan apa yang dimaksudkan dengan nusuk ataupun ibadah dan apa yang dimaksudkan dengan sedekah. Dan Al-Quran akan dihilangkan kesemuanya pada suatu malam sahaja, maka yakni pada esok harinya tidak tinggal di permukaan bumi daripadanya walaupun hanya satu ayat, maka yang tinggal hanya beberapa kelompok dari kalangan manusia, di antaranya orang-orang tua, laki-laki dan perempuan. Mereka hanya
mampu berkata, kami sempat menemui nenek moyang kami mampu katakan kalimah la ilaha illallah, lalu kami pun mengatakannya juga. Maka berkata Silatu, perawi hadis daripada Huzaifah, apa yang dapat dibuat oleh kalimah la ilaha illallah, yakni apa gunanya la ilaha illallah terhadap mereka, sedangkan mereka sudah tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan sembahyang, apa yang dimaksudkan dengan puasa, apa yang dimaksudkan dengan ibadah, dan apa yang dimaksudkan dengan amal sedekah. Maka Huzaifah memalingkan muka daripadanya, yakni daripada Silah yang bertanya. Kemudian Silah mengulangi pertanyaan itu 3 kali. Maka Huzaifah memalingkan mukanya pada setiap kali pertanyaan. Kemudian Silah bertanya lagi, sehingga akhirnya Huzaifah menjawab, kalimah itu dapat menyelamatkan mereka daripada api neraka. Huzaifah mampu katakan jawapan itu 3 kali. Riwayat hadis daripada Ibnu Majah. Keterangan hadis ini di atas tadi menerangkan bahawa pada suatu masa nanti, pertamanya, ilmu tentang Islam akan diangkat. Orang tak persoalkan tentang ilmu, hukum dosa, hukum pahala, hukum haram, hukum makruh, hukum sunat. Mereka mementingkan duniawiyah. Hari ini pun kita tahu, ramai di kalangan anak-anak generasi muda dah tak kenal nama-nama Nabi dan keturunan Nabi, tak kenal nama-nama ulama. Mereka yang kenal adalah para artis. Di kepala mereka hanya kenal para artis, penyanyi yang populariti yang ada hari ini, penyanyi yang dalam YouTube mereka kenal. Mereka tidak, walaupun dunia ini dunia yang canggih, tetapi mereka tidak minat, tidak cenderung untuk melupuri dirinya, untuk mengetahui ada pun sebilangan sedikit sahaja. Inilah yang menyebabkan balak makin merebak, balak makin meleluasa pada hari ini. Allah mendatangkan itu semua kerana perangai dan sifat manusia yang melampaui batas pada hari ini. Cuba kita lihat di masjid-masjid, di surau-surau, apabila diadakan kuliah, boleh dibilang berapa aja yang ada, majoritinya ke minoritinya. Tetapi di mana saja diadakan hiburan-hiburan, artis-artis, walaupun artis yang tidak popular, tetapi begitu ramai yang sanggup duduk mendengar, sanggup berusaha untuk menghadiri. Inilah salah satu. Kelas-kelas Al-Quran makin ditutup, kelas-kelas Al-Quran makin kurang sambutannya. Ramai orang rela dirinya tidak pandai membaca Al-Quran, padahal dia tahu bahawa Al-Quran itu akan menyelamatkan dia di hari akhirat. Al-Quran sebagai adalah pembantu dia, sebagai syafaat untuk dia. Inilah yang berlaku. Yang kedua, Al-Quran juga akan diangkat daripada permukaan bumi ini. Yang ketiganya, orang hanyalah mengenali beberapa istilah Islam, tetapi mereka tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan istilah-istilah itu. Ini berlaku. Ramai di kalangan orang-orang yang beragama Islam, walaupun di negara Timur Tengah sekali, di negara Eropah itu memanglah di Timur Tengah banyak di antaranya hiburan bagi meleluasa,
Inilah yang berlaku hari ini. Sangat menduka citakan. Sebab itu bila Allah menjatuhkan bala, menurunkan bala, tidak kepada orang seseorang itu sahaja, semua kena. Seisi negara itu semua kena merasai kehebatan, ya, balasan Allah Ta'ala. Yang ketiga, iaitu tadi istilahnya. Yang keempat, begitu pula mereka hanya sekadar mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah, tetapi mereka tidak memahami apa tuntutan kalimah suci itu terhadap mereka. Kalimah syahadah, ya, hari ini sangat menduka citakan. Walau bagaimanapun, Allah Subhanahu Wa Taala dengan belas kasihannya masih menghargai keimanan mereka yang sedikit itu dan akan memasukkan mereka ke dalam syurga. Kerana inilah Allah sangat kasih kepada kita. Allah menceritakan di dalam Al-Quran, dalam suratul Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa Allah bersumpah, ramai orang yang lalai dengan masa, ramai yang orang lupa dengan masa. Itulah orang kecewa dengan masa digunakan untuk benda-benda yang tidak memberi manfaat kepada dia. Rasa memberi manfaat tetapi tidak membantu di hari akhir nanti. Kecuali mereka yang beriman dan beramal. Beriman tidak cukup, amal tak ada. Ya, beriman saja, mengaku ada ya Allah, mengaku adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku adanya Al-Quran, mengaku adanya hadis peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada kasih sayang. Habba ilal Quran, habba ilal hadis, habba ilal ulama, tak ada. Inilah yang berduka citakan hari ini. Nama-nama bila disusun, nama-nama ulama tak kenal. Siapa yang terkenal? Nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memperjuangkan agama Islam, Abu Bakr As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, ya, Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu pun tak kenal. Yang kenal artis-artis, penyanyi populariti hari ini yang melalui YouTube. Itulah yang begitu sampai beberapa K mereka akan melihat. Ini yang berlaku, ya, saat ini. Jadi kita kena balilah. Kerana itulah Allah masih mengatakan, walau bagaimanapun Allah kasih sayangnya masih ada kepada hamba asalkan ia bertaubat. Jadi kita kenalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencintai kepada orang-orang yang ada ilmu, mendengar perkara-perkara yang berkebajikan. Mudah-mudahan kita tak rugi. Pelajarilah Al-Quran. Ya, pelajari Al-Quran. Di mana merata-rata sudah ada kelas-kelas tahfiz Al-Quran. Ya, di mana-mana telah rata diadakan kuliah-kuliah di masjid. Hari ini bila timbulnya PKPB, maka dilarang untuk kita mendengar kuliah, diadakan kuliah dan sebagainya. Apa sebabnya? Inilah peranan Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud. Kerana kecuaian kita, ya, kita tak peduli perkara-perkara ini. Kurangnya kita muzakarah, kurangnya kita, ya, membawa keimanan kita kembali kepada Allah Ta'ala. Kurangnya kita, ya, muhasabah diri kepada Allah. Termasuklah, ya, tuan-tuan muslimin muslimat, inilah perhatian yang perlu kita hadapi. Mudah-mudahan dengan hadis ini menjadi satu pedoman untuk kita, generasi kita,
anak-anak kita, cucu-cucu kita yang akan menjadi warisan kita, peninggalan kita. Itulah yang paling penting. Mudah-mudahan ya, hiburan boleh hiburan ya, tetapi jangan lupa dengan amal ibadah kita, solat kita, puasa kita, sedekah kita. Ya, inilah peranan yang perlu kita hadapi pada hari ini. Bersama-samalah kita. Mudah-mudahan balak, wabak Allah akan hindarkan di atas keinsafan kita bersama. Ya, tidak boleh saja pihak kerajaan yang mengusahakan, kita kena usaha. Ya, mudah-mudahan yang baik itu semua daripada Allah. Mana kekurangan saya memohon maghfirah Allah. Perkongsian pada pagi ini. Aku liqouli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.